أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disempurnakan huraiannya pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-159, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, "Idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan yu'yisuka min husulil istiqamah ma'a rabbika faqad yakunu zalika akhira dhanbin quddira 'alaika." Yang bermaksud, jika terlanjur yakni terjadi perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu untuk mendapatkan istiqamah kepada Tuhanmu. Sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan bagimu. Jadi nasihat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari di sini kepada orang-orang yang ada keinginan dan kemahuan untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada niat yang baik untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, seorang mukmin yang saleh, yang tetap tetap dalam keimanannya dan amal salehnya itu. Jadi tetapnya manusia di dalam keimanan dan amal saleh itu dinamakan istiqamah, tetap. Jadi orang yang ada keinginan ini dan kemahuan ini, ada kalanya kadang-kadang dia diganggu, dia dihalang dengan beberapa perkara atas niat baiknya itu. Yang menghalangnya itu sudah tentulah ada dua penghalang besar, iaitu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang sangat jelas, yang sangat nyata. Yang kedua, nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini
memang cenderung pada dasarnya ada kecenderungan tinggi kepada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang cela. Jadi orang yang ada keinginan nak buat baik ni, pada dasarnya jiwanya itu sudah ada kebaikan, sudah ada arus atau gerakan kebaikan. Dan kalau kita lihat kepada huraian ulama-ulama tasawuf, kita akan dapati jiwa yang ada kemahuan untuk jadi baik ini sudah menghala kepada suatu tingkatan nafsu yang dinamakan sebagai lawamah. Nafsu ammarah ni memang cenderung kepada melakukan kejahatan, tinggi kecenderungannya dalam melakukan kejahatan. Ada kalanya bukan saja cenderung melakukan kejahatan, bahkan terbuat kejahatan itu, bahkan tidak merasa apa-apa atas kejahatan yang dibuatnya itu. Ini tingkatan nafsu ammarah, cenderung nak buat baik, nak buat uduh, nak buat perkara-perkara yang buruk. Dan bila dia melakukannya itu, dia tak merasa apa-apa penyesalan pun. Bahkan ada kalanya semakin gairah, semakin berkeinginan untuk melakukannya lagi, melakukan keburukan-keburukan itu. Sama ada seseorang itu alim atau tidak alim, itu bukan masalahnya. Kalau nafsu ammarah ni, alim pun begitu, tak alim pun begitu. Jadi jangan sangka bahawa kita yang ada pengajian, ada ilmu jadi alim sudah terlepas daripada amarah. Belum tentu. Belum. Kerana jiwa nafsu ammarah ni cenderung melakukan kejahatan, dan bila ada ruang akan melaksanakannya, dan bila melaksanakannya itu tidak ada penyesalan, bahkan beserta dengan keinginan kemahuan lagi. Itu tingkatan jiwa yang dinamakan sebagai ammarah. Tapi bila jiwa manusia ini menjadi lebih baik dengan hidayat Allah, hasil daripada amalan solehnya, riyadahnya, mujahadahnya, bimbingan orang solehnya dan sebagainya, dia insya-Allah meningkat kepada lawamah. Lawamah ni jiwa yang ada kecenderungan kepada kebaikan. Cuma tinggal lagi kedudukannya tarik tali antara kebaikan dengan keburukan. Dia nerik situ tu. Sekali gosong alik ni, sekali gosong alik ni. Gitu bandingan je. Tapi sudah ada kemahuan untuk melakukan kebaikan. Dan mereka ini kalau terjatuh dalam melakukan keburukan, mereka akan menyesalinya. Mereka akan merasa sesal dan mencela diri sendiri atas kelakuan buruk yang telah dia lakukan. Berarti orang ini dia memandang buruk apa yang buruk. Keburukan itu dipandangnya buruk, dan pada dasarnya dia tidak menyukainya. Tapi oleh kerana nafsunya itu masih ada tarikan, masih ada kemahuan, kerana tarikannya itu kadang-kadang terjatuh juga. Jadi inilah yang dikatakan sebagai lawamah. Terbuat kesalahan, menyesalinya dan mencela dirinya, memburukkan dirinya, mencerca dirinya. Jadi nafsu ini ada kebaikannya. Jadi nafsu inilah kadang-kadang bermula daripada lawamah inilah, nafsu jiwa yang ada keinginan untuk menjadi lebih baik ini, untuk ditingkatkan lagi ini, kadang-kadang dihalang dengan kejadian-kejadian tertentu sehingga terhenti usahanya itu. Maka antara halangan-halangan yang menghalangnya itu adalah kejadian ini, terjatuh dalam melakukan kejahatan. Orang bila nak buat baik ni terjatuh sedar, lalu mencela dirinya, buat apa dia buat begini, masa dia sedar tu. Time dia ghaflah, time dia lupa, terjatuh lagi, sedar balik. Allah, sebab apa aku buat keburukan ni, jahatnya aku, mana dah ni. Jadi bila perkara ni berlaku beberapa kali, mungkin seseorang tu dapat bertahan.
Tapi kalau terlalu kerap terjadi dalam tempoh yang panjang, ada kalanya menjadikan seseorang itu putus asa. Aku badan gini dah nak jadi baik dah aku nampak ya. Baru nak sedar kan, jatuh pula, buat buruk pula. Baru nak jadi malas sikit, kena lagi. Jadi bila masa yang panjang, banyak kali berlaku, ada kemungkinan orang ini terjatuh di dalam keputusasaan. Putus asa. Malah cara dah aku, biar aku orang warna pun. Itu tanda, kena. Sudah termakan bertakai. Kena dah. Jadi, Syekh Ibn Atta' dalam nasihat sufinya menasihati orang yang melalui perjalanan ini supaya jangan sampai bila seseorang itu terjatuh di dalam melakukan dosa itu berputus asa atas kejadian itu. Hendaklah sentiasa ada harapan. Mudah-mudahan, harapannya apa? Mudah-mudahan inilah dosa yang terakhir aku buat. Bahawa gerakan-gerakan hati seperti itu, itulah alamat jiwanya itu menjadi semakin baik. Itulah alamat jiwanya menjadi semakin meningkat dari segi kesuciannya. Pertama sekali, dia tahu hak mana buruk. Dia akui benda tu buruk. Dan dicela diri dia bila dia buat buruk. Dan dia ada keinginan untuk jadi baik. Kemahuan dan harapan untuk jadi baik. Berarti dia ada landasan yang betul. Tinggal lagi, pertama sekali takdir. Sudah ditetapkan Allah. Yang kedua, dilihat dari segi syariat zahirnya, dia berada pada suatu tahapan yang perlu kepada usaha lagi untuk menjadi lebih baik. Maka inilah Syekh Ibn Atta' menasihati kita. Jadi persoalannya sekarang, seseorang yang melakukan keburukan kemudian dia sedar dan taubat, segala perbuatan buruknya itu dikira sebagai terbatal ataupun ditutup. Sekiranya taubatnya itu memenuhi persyaratan. Sudah dijelaskan dulu di dalam beberapa kuliah yang lalu, kalau Al-Ghazali menyenaraikan beberapa syarat lah. Antara yang meninggalkan perbuatan dosa dan yang setaraf dengannya, tidak mengulanginya, dan dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam Minhaj Al-Abidin. Adapun Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani melihat dari aspek lain pula. Dia kata syarat taubat itu satu saja, penyesalan. Hati yang menyesal atas perbuatan dosanya itu. Kata Syekh Abdul Wahab, inilah satu-satunya syarat taubat. Yang lain itu adalah rentetan daripadanya. Tapi Al-Ghazali tidak menyenaraikan ini sebagai syarat. Kerana Al-Ghazali ni ada sudut pandangan dia sendiri. Jadi kita tak payah bincang panjanglah tu. Kabarnya bahawa intipati penting ataupun perkara penting dalam taubat itu adalah sedarnya hati manusia. Yang dengannya manusia itu akan terdorong untuk memperbaiki dan membetulkan dirinya. Jadi persoalan yang berkait dengan perkara ni, macam mana boleh jadi macam tu? Betul ke orang tu taubat, esok buat pula, minggu depan buat pula? Betul ke taubat yang telah lalu itu? Ini kadang-kadang menjadi persoalan kita. Puncanya kerana kita tidak memahami aspek-aspek tertentu tentang, terutamanya dari sudut tasawufnya dalam bab ini. Jadi ada kemungkinan bila kita tengok orang tu taubat ini, minggu depan buat pula. Jadi 5-6 kali kita tengok gini, akhir kali kita kata taubat mudah betul. Jangan kata seperti itu. Kerana taubat ini bila cukup syarat, selesai. Maksudnya ditutup dosa-dosa yang lalu. Persoalannya, boleh berlaku ke macam tu, berulang macam tu? Pertama sekali, lihatlah kepada Al-Asma' Al-Husna. Di situ pun sudah ada jawapannya. Antara nama-nama Allah, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Dua-dua nama ini asalnya berpunca daripada asal yang satu, daripada Ghufran, pengampunan. Maka timbul dari situ Al-Ghaffar,
Al-Ghafur. Dua-duanya kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu lah, lebih kurang mana? Yang Maha Pengampun. Cuma kalau dari segi perinciannya ada kelainan. Al-Ghafur ni yang maha luas pengampunannya. Yakni dosa-dosa apa pun selain daripada syirik, besar mana sekalipun, maka masih tergolong dalam kumpulan dosa yang akan diampunkan Allah bila ditaubatkan. Besar mana sekalipun. Lagilah dosa apa-apa saja, senarailah. Tulislah banyak-banyak senarai dosa itu. Selain daripada syirik, maka semua dosa-dosa itu tergolong dalam kumpulan dosa-dosa yang akan diampunkan Allah bagi orang yang bertaubat, walaupun besar. Itu Ghafur. Al-Ghafur. Adapun Al-Ghafar, yaitu yang berulang kali pengampunannya, berulang kali. Artinya Allah Ta'ala ni memberikan pengampunan yang tidak ada had, batasan bilangannya. Maka kalau kita tengok pada manusia ni, dia berulang acak kali taubat, terima lagi, buat pula taubat, terima lagi. Ini sebagai kenyataan daripada nama Allah Al-Ghaffar. Jadi dari segi nama ini sudah memahamkan kita bahawa boleh berlaku seperti ini, bahawa orang itu berulang kali melakukan dosa. Dia sedar, dia baiki taubat, jatuh lagi, boleh berlaku. Kalau kita lihat dari aspek nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sampai berapa kali tidak ada jumlah bilangan, tidak ditetapkan. Selagi dia sedar, insaf, balik, membetulkan diri, bertaubat, terima. Terjadi lagi, lain pula. Berapa kali, tak ada hak. Nak beritahunya yang itu, bahawa boleh berlaku seperti ini. Baik, dari sudut lain, kalau kita nak lihat dari sudut lain, dari sudut jiwa manusia, yakni yang saya nak beritahu kemungkinan berlaku perkara tadi itu, dari aspek mana? Dari aspek jiwa manusia. Tadi saya sebut tentang tingkatan nafsu namanya lawamah. Kebanyakan kejadian seperti ini berlaku pada manusia yang taraf nafsunya seperti itu. Yang ni dia melakukan keburukan, dia sedar. Sudah ada syarat taubatnya menurut Syekh Abdul Wahab Syarani. Kemudian dia baiki diri, dia tinggalkan kemaksiatan dan sebagainya. Sudah ada syarat-syarat yang disenaraikan oleh Al-Ghazali. Maka sekiranya dipenuhi persyaratan itu, maka dikira sah bertaubat dan diterima. Maka tertutuplah dosa itu. Oleh kerana tahapan nafsunya itu lawamah, seperti yang saya terangkan tadi, maka dorongan-dorongan nafsu itu tetap timbul. Ada kalanya dia akan jadi ghaflah, lupa, sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah ke atas dirinya itu. Jatuh lagi, sedar lagi, jatuh lagi. Berapa kali? Selagi diduduk di makam itu, begitulah keadaannya. Begitulah keadaannya. Ada kalanya, ini aspek lain sikit. Aspek ni aspek khusus sikit lah. Tapi tak apalah, kita lambung belaka. Mana-mana takat bahagian dia lah. Macam pasar juga, ada jual ikan merah, ikan tergiri, ikan layang. Tengok masing-masing lah. Masing-masing tarah ikan layang, dia beli. Mampu beli ikan layang, ikan layang. Mana gagah rasa nak makan ikan tergiri, boleh beli, dia beli ikan tergiri. Maksud saya, orang yang tarah ilmu fardu ain, dia ambil bahagian fardu ain tu. Hak boleh faham dalam sikit, dia ambil bahagian dia. Tak ada masalah apa-apa. Pasar serupa je. Masing-masing tengok, nak beli benda. Baik, tadi saya nyatakan bahawa perkara ini boleh berlaku kerana memang itu tabi'i kepada nafsunya, jiwanya. Cuma saya nak beritahu satu keadaan yang agak khusus bagi orang-orang yang dihidayatkan Allah untuk dipilih menjadi walinya. Ada kalanya dia menempuh perjalanan ini. Bagaimana? Iaitu seseorang yang cenderung tinggi untuk baiki dirinya,
boleh katakan keseluruhan jiwanya menghadap kepada Allah, nak membetulkan dirinya. Kalau lawamah tadi tu dia bagi dua. Bagi dua. Sekali tengok atas sini, sekali tengok sini. Yang ni tak. Dia sudah mulhamah, hampir-hampir mutmainnah. Jiwanya menghadap kepada Allah, cenderung boleh katakan pandangan hatinya itu untuk mencari redha Allah. Hampir keseluruhan jiwanya ke situ. Tapi kadang-kadang diuji oleh Allah dengan terjatuh ini kadang-kadang. Untuk tujuan apa? Untuk mentahqiqkan dia tentang tauhid af'al. Kadang-kadang kita ni bila ditakdirkan Allah jadi baik, ada kalanya jadi rosak dalam bab tauhid ni sikit. Bukan rosak keyakinan, rosak perasaan. Rosak mana? Aku baik ni, kakak ni tak baik mana, dajjal, kawan ni dajjal, kawan ni dajjal. Yang mari gitu. Dia pandang rendah orang, pandang mudah orang. Kerana dia lama dah lalu jadi baik ni. Lama dah lalu jadi baik. Lama jadi baik, jadi soleh ni, lama jadi hanyut, jadi lupa. Mulalah tengok orang ni dak kena, orang ni dak kena, orang ni menyakit, macam-macam. Mula dia sudah lupa kepada hidayat Allah kepadanya. Dia sudah lupa kepada takdir Allah. Sudah lupa. Mulalah jadi gitu. Itu adalah alamat kejatuhan. Maka ada kalanya Allah Ta'ala menguji seseorang itu, seseorang yang nak dipilih menjadi orang yang dikasihinya itu kadang-kadang dijatuhkan seketika. Tapi tidak berlarut-larutan, dijatuhkan seketika. Pap terjatuh, tersedar. Insaf disedar Allah. Akhir sekali dia tahqiq bahawa lurusnya perjalanan aku semata-mata dengan hidayat Allah. Bahawa aku ni boleh berjalan seperti ini ni semata-mata dengan takdirnya, dengan hidayat taufiknya. Bila teguh yang itu, barulah diluruskan perjalanan mutmainnahnya. Kadang-kadang ini lain sikit ni. Tak apalah tu bahagian tu. Orang yang nampak situ ambillah bahagian dia. Ada kalanya seperti itu. Yang ni untuk membuang keakuan dirinya. Dalam keadaan dia soleh, dia baik ni, dijatuhkan. Kadang-kadang berulang banyak kali juga kadang-kadang untuk melenyapkan keakuan dirinya itu. Sehingga dia tahqiq sungguh bahawa la haula wala quwata illa billah. Kalau dia tengok orang buat salah pun, dia tengok dalam pandangan masa kesian belah. Bukan pandangan kehinaan, bukan pandangan kebencian, tapi pandangan kesian belah. Pandangan ada harapan supaya dia dihidayahkan Allah, dia dibetulkan Allah. Itunya. Itu perjalanannya. Perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqamah dalam kehambaan. Yang ini terjatuhnya seseorang dalam dosa itu bukanlah berarti menghilangkan taraf istiqamahnya itu. Seseorang itu masih dikira istiqamah sekalipun terjatuh dalam kesalahan, tapi sekiranya kesalahan itu yang menyedar, kesalahan yang menyedarkan dia, yang dituruti dengan kesedaran, dengan pembaikian, dengan keinsafan. Jadi jatuh itu bukan berarti dia sudah terkeluar daripada taraf orang yang istiqamah, tidak. Asalkan jangan terus menerus dan merupakan kegembiraan di dalam melakukannya. Dengan syarat tak ada dua perkara ni. Pertama sekali, terus menerus dalam melakukan kejahatan, itu bukan dia lah. Kalau dia jatuh, dia sedar 2-3 hari lepas tu, seminggu lepas tu jadi pula cerita lain. Ni dah jatuh tak bangun-bangun. Itu bukan. Jadi kalau jatuh tak bangun-bangun tu, itu memang dia bukan seorang yang istiqamah lah. Jadi kalau seseorang yang istiqamah,
bahawa dia terjatuh itu tidak mencacatkan istiqamahnya itu, dengan arti tidak membatalkan istiqamahnya, tidak mengeluarkan dirinya daripada golongan atau kelompok orang yang beristiqamah, asalkan ada syarat ni. Pertama, tidak terus menerus, dan yang kedua merupakan asalkan jangan terus menerus, satu, dan merupakan kegembiraan di dalam melakukannya. Jangan sampai itu menjadikan suatu keinginan di dalam hatinya, kemahuan di dalam hati, kesukaan di dalam hatinya, apatah lagi kebanggaan melakukan keburukan. Itu lagi teruk. Yang ni bila melakukan kejahatan yang dibuat itu bukan menjadi keberhasilan dirinya, bahkan kesedaran dan keinsafan. Bila dibuat jahat, salah, disedar, diinsaf. Tapi kalau dibuat salah, pertama sekali terus meneru, yang kedua ada kesukaan dalam hati, kegembiraan terhadap perbuatan buruk tu, ni bukan. Itu mengeluarkan dia daripada istiqamah. Tengok, ada tak dua syarat ni? Jadi terjatuhnya seseorang melakukan keburukan tidaklah mengeluarkan dia daripada istiqamah sekiranya tidak ada dua perkara ni, iaitu tidak terus menerus dan tidak ada kesukaan melakukan keburukan itu. Tetapi bila semata-mata kerana terlanjur, yakni dia melakukan perkara itu dalam keadaan dia ghaflah, dia terlupa, dia mabuk sekejap, dia pening sekejap, bahasa kita kau, dia kalah dengan nafsunya sekejap, lepas tu dia sedar balik. Itulah perihal keadaan ehwal bagi orang yang nafsunya lawamah, sedar lupa. Amarah ni tidur semua, dia panjang, dia panjang tidur dia tu, tu amarah. Lawamah ni sedar, tergelang, timbul, tergelang, lawamah. Jadi apa yang diceritakan ini adalah banyak tertumpu ke situ, kepada orang yang tarah nafsunya lawamah. Dengan tidak ada sifat gembira dalam melakukan perbuatan itu, dia tak ada kegembiraan melakukan perbuatan itu. Tapi kalau dia buat benda tu rasa sedap, nak lagi pula tu, kacau. Ini bukan dia. Berasa suka dengannya, sedap, lazat, gembira, nak lagi pula tu, ini bukan. Suka hati dengan benda itu. Itu bukan orang yang istiqamah. Jadi orang istiqamah ni, tangan dia ghaflah, dia hanyut sekejap, didorong oleh nafsu, pak dia sedar balik. Jadi apa yang terbuat itu bukan kegembiraan baginya. Bukan kegembiraan baginya. Bahkan segera bertaubat daripadanya. Bahkan bila dia sedar tu, dia baiki lalu, dia bertaubat. Taubat dengan arti dia tinggalkan perbuatan tu dan berazam tu tidak mau mengulanginya. Dalam kadang ada kesedaran hatinya, ada keinsafan hatinya. Itu maksud dia bertaubat. Sebab manusia tidak akan mungkin dapat mengelakkan diri dari takdir yang telah tertulis baginya. Hakikat sebenarnya seseorang itu tidak dapat mengelakkan diri daripada takdir Allah. Sebab tu bila orang tanya Al-Imam Junaid, apakah seseorang wali itu melakukan dosa juga? Jadi Junaid pun payah nak jawab, kan? Nak jawab dengan bahasa padak molek sikit. Junaid mendiamkan diri seketika. Setelah itu baru dia menjawab. Apa yang dijawab? Dia menjawab dengan mendatangkan sepotong ayat Al-Quran. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Urusan Allah itu adalah apa yang sudah ditakdirkan. Maksudnya, sekiranya ditakdirkan Allah seorang wali itu jatuh melakukan kemaksiatan, memang akan berlakulah. Cuma bezanya macam mana? Wali ni dia cepat sedar, lalu memperbaikinya. Bahkan atas kejatuhan yang pertama itu menjadikan dia lebih baik daripada sebelum itu. Itu maksudnya.
Tapi janganlah kita mengharapkan biar aku jatuh melakukan kejahatan kaki aku jadi lebih baik. Itu harapan yang salah. Apa yang berlaku ni bukan dirancang, tapi kenyataan yang berlakunya macam tu. Kita ni baru nak berharap kaki kalau aku buat jahat lagi, aku baiki taubat, aku jadi lebih baik sebelum ni. Kacau. Tu rancangan awal tak jadi tu. Tu pelang awal tu kacau. Kerana itu terjadinya perbuatan dosa jangan sekali-kali menyebabkan putus asa. Jadi bila terjadi perbuatan salah dan dosa jangan putus asa. Sebab apa? Sebab pertama sekali ada takdirnya. Yang kedua, memang kita disuruh seperti itu, suruh untuk tidak berputus asa. Yang ni sentiasa kembali memperbaiki diri kita dalam hubungan kita dengan Allah. Baiki semua, baiki. Itu yang disuruhnya. Itu maksud jangan putus asa. Kenapa? Kerana kita disuruh seperti itu. Jangan sekali-kali menyebabkan putus asa dari tetapnya istiqamah dalam kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kejatuhan seseorang dalam melakukan kesalahan itu jangan sampai itu menjadikan dia putus asa. Hendaklah dia cepat-cepat sedar dan memperbaiki dirinya. Maka dari sinilah bercabang kalam-kalam hikmat yang saya sebutkan tadi. Ada kalanya seseorang itu terjatuh dalam melakukan dosa, ternyata itu menjadi sebab dia menjadi lebih baik dari itu. Itu cabang-cabang lagi ni lah ni. Bukan kalam hikmat tasawuf suruh kita ni terjun dalam dosa supaya jadi lebih baik dari itu. Bukan itu. Cuma nak diberitahu kenyataannya berlaku kadang-kadang. Dua benda yang berbeza tu. Antara kenyataan dengan perancangan. Hak salahnya perancangan. Perancangan kita. Buat sepelek langgar orang. Tujuan apa? Nak claim insurans. Kita kacang nak langgar. Tujuan nak claim. Tapi kalau kena dulu memang ada jaminan lah. Ada kalanya yang dia dapat tu lebih besar daripada kerosakan kadang-kadang. Tapi awak salahnya dia kacau nak langgar. Tu awak kacau. Tu kena beza situ. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-159. Kesimpulannya, Syekh Ibn Atta' mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Bila seseorang itu yang ada keinginan nak jadi baik, nak baiki diri, tiba-tiba dia terjatuh dalam melakukan keburukan dan kejahatan. Jangan dia putus asa. Hendaklah sentiasa ada harapannya. Pertama sekali, baiknya orang ini, iaitu dia, bila dia tidak berputus asa ni, apa landasan-landasan baiknya? Pertama sekali, dia ada keyakinan tentang takdir Allah. Bahawa terjatuhnya aku ini pada hakikatnya sudah ditakdirkan. Satu. Yang kedua, dia ada harapan. Harapan yang baik terhadap Allah. Dengan erti dia ada keyakinan Allah Ta'ala itu maha pemberi hidayat, maha pengampun. Lalu dia mengharapkan supaya diberi hidayat, supaya diberi pengampunan oleh Allah. Dia ada keyakinan itu. Kemudian apa yang dibuat itu ada sesuai dengan perintah Allah yang memerintahkan kita supaya sentiasa kembali kepada Allah. Wa anibu. Atau kalimat-kalimat lain yang banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Bila dia terjatuh lalu dia baiki diri, dia sudah termasuk di dalam perintah Allah supaya sentiasa kembali dan bertaubat kepadanya. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-160. In aradta an yaftaha laka babar raja'i fashhad ma minhu ilaika wa in aradta an yaftaha laka babal huzni fashhad ma minka ilaihi. Apabila kau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat dan rahmat Allah
yang berlempah-lempah kepadamu. Dan bila engkau ingin dibukakan bagimu pintu takut, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah. Orang mukmin ini sentiasa dalam perjalanan. Setiap orang dalam perjalanan. Sama ada dia sedar atau tidak. Berjalan tetap berjalan. Kenapa? Setiap orang pasti menuju kepada kematian. Itu perjalananlah tu. Setiap orang pasti menuju kepada akhirat. Berjalanlah tu. Sama ada dia tidur dalam bas ke tak tidur. Tu je. Ada orang dia jalan tapi tidur dalam bas. Tak tahu duduk mana. Dia tidur. Tapi siapa tepat tapi tak tahu benda. Bengong. Ada orang dia tengok, dia sedar perjalanan. Oh, korka kita ni, korka. Kan dia tak tidur. Dia sedar. Dia nampak. Oh, masuk sini dah, kapung ni dah. Oh, daerah ni dah ni. Dia sedar. Sebab dia tak tidur. Jalan tu tak berjalan. Pasal lagi kerong, tak tahu duduk mana. Tak tahu duduk mana. Tapi berjalan tu tak berjalan. Siapa tu tak siapa. Itu bandingan mukmin. Jadi orang mukmin ni dalam perjalanan dia ni, dia seumpama burung bandingan yang memerlukan sayap untuk terbang tu, untuk berjalan. Bandingan macam burung lah. Sebab kita guna bandingan sayap. Kalau bandingan benda lain pula lah. Ini macam sayap. Kerana ahli tasawuf selalu menggunakan bandingan janahain, dua sayap. Kita pakai agak tu lah. Iaitu kena ada dua perasaan, dua sikap di dalam hatinya yang dinamakan khauf dan roja. Khauf ni takut mana dia. Roja harapan. Takut dan harap. Setiap orang yang berjalan kena imbang dua ni. Kalau dia ada hanya salah satu, dia ada khauf, dia takut saja, tak ada harap, ataupun dia ada harap saja, tak ada takut, dia seumpama burung ada sebelah sayap. Atau kapal terbang cabut sayap se. Tengok kau ni. Kau terbang cabut sayap se. Moteng. Tebung jatuh. Demikianlah orang mukmin. Kalau dalam perjalanan hidupnya ini ada salah satu saja, ada khauf, takut saja, atau ada harap saja. Tapi yang lebih malang, tak ada belaka. Oh, tu berat lagi. Khauf pun tak ada, harap pun tak ada. Ni berat. Jadi yang dikendaki ada dua-dua. Baik, kenapa demikian? Kalau seseorang itu dia hanya ada raja, harapan, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dia tak ada khauf. Orang ini kalau burung diterbang sebelah sayap, kapal terbang tak ada sayap sebelah. Kalau kapal terbang tahulah dia moteng jatuh. Kalau manusia, dia akan berani melakukan kejahatan dan keburukan dengan sebab ini. Atas dasar Allah Ta'ala Maha Penyayang, Maha Pengampun, tak apalah buat uduk-uduk. Akhir kali dihanyut dengan benda tu. Itu terbang sebelah sayap. Dia tak ada takut langsung. Dia ada harapannya. Tak apalah, dia Maha Penyayang, ke mana pun dia Maha Pemurah, dia Maha Pengampun. Tengok tu saja je. Menjadikan orang ini berani melakukan kejahatan dan hanyut dalam keburukan itu. Ini adalah perkara yang buruk. Atau dia ada takut saja, tak ada harap. Padang dah kita ni warna ni mati kat gigi amalang, dah lah sikit, dah lah semayang 2 rakaat tu takbir je ingat, dengan salam. Tengah tu tak tahu ke mana dah. Bukan sehari, daripada kecil siapa ni nak peceng kau ni, ataupun siapa peceng lepas peceng gini lagi ni warna ni. Padang dah kita ni. Puasa pula tu, Allah, hal lepas tu tak tahu sah batal, tak tahu. Hal lain ni berasa sah tapi kacau. Buat itu buat ni. Kalau kira ni balik modal ke dah tahu ni. Kita memikir banyak. Mikir mari. Takut padang dah mati dalam kubur kat Allah. Orang buat satu kesalahan, balasannya begini, Allah beratnya. Dia fikir tu saja, takut aja. Dia tak ada harap ni. Akhir sekali jadi guna. Akhir sekali jadi orang yang putus asa. Putus asa.
tak tahu jadi lemah semangat. Bahkan sampai ke tahap terencat fikirannya. Terencat fikirannya. Kerana benda ini. Itu orang berjalan sebelah. Yang ni, kapal terbang hilang sayap sebelah lagi, timbul sayap ni. Burung ada sebelah sayap, tukar sayap aja. Itu bandingannya. Maka perlu kepada dua-dua. Yang dinamakan khauf dan roja. Pengkat kita orang awam ni, orang ramai ni, kelas fardu ain ni kena ada khauf dan roja. Kalau dia tinggi sikit lagi, dia ada istilah lain, tapi hampir-hampir maknanya. Orang panggil al-qabdu dan al-bastu. Itu lain hal, tak apalah, tapi lebih kurang je. Cuma kelasnya tinggi rendah. Tu je ngaji. Sekolah rendah ke sekolah menengah, gitu je lah. Ada perincian, ada kelainan sikit lah. Tapi kita ni, pekat awam ni, orang amal ni kena ada khauf dan roja. Khauf ni tengok kita ni kurang amal, kemudian perbuatan salah kita buat ni berat balasan dia. Tapi kena imbang dengan harap pula ni, harap. Tak kadang kita ni, ya Allah, aku ni kurang amal, Engkau ni Maha Pengampun, beri kampunan ke aku. Ya Allah, ya Tuhanku, amalan aku ni banyak kurang, banyak lemah, tak ada khusyuk, tak ada ikhlas. Aku tahu Engkau ni Maha mengetahui, Maha Pemidaya. Kau tahu aku ni lemah, ya Allah, berikanlah kasihan belah-Mu pada aku. Ada dua itu. Ada khauf, ada roja. Inilah perjalanan yang lurus. Baik, sekarang persoalannya, Syekh Ibn Atta nak ajar kita, bukan ajar itu, nak buat guana, nak suruh supaya hati kita ni timbul khauf dan timbul roja. Itu dia. Nak buat guana supaya timbul harapan dan timbul khauf, takut tadi itu. Baik, maka kata Syekh Ibn Atta, sekiranya engkau ingin Allah Ta'ala bukakan ke dalam hatimu itu pintu harapan, timbul harap, roja, maka cara yang macam fashhad, hendaklah kau tilik dengan mata hatimu. Tilik dengan mata hati. Nak tilik apa benda? Iaitu tilik dengan mata hatimu, yakni dengan pandangan akalmu, dengan ingatan rasamu itu, iaitu kurnia-kurnia Allah kepadamu yang sangat banyak. Dalam kadang iman kita lemah, amal kita kurang, tapi hidup kita tak kurang daripada orang lain. Banyak kesalahan, banyak dosa, tapi kesenangan kita tak kurang dari orang lain. Kepikir tengok banyak. Atas kebaikan yang kita buat ni berapa sangat, tapi kehidupan kita senang lenang. Nikmat yang penuh keliling pinggang, perhatikan itu, kata Syekh. Kalau hal itu disyuhudkan oleh hatimu, maka akan timbullah dalam hatimu perasaan harap kepada Allah. Dan oleh kerana sudah sampai waktu segenap ni, kita berhenti setakat itu, dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.